Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita nak sambung kita punya perbincangan matematik dengan Mahir Minda, buku teks tahun 6, muka surat 88 KSSR. Okey, hari ini kita akan bincangkan satu demi satu soalan Mahir Minda dekat muka surat ni lah. Okey, jom kita lihat yang pertama. Selesaikan masalah berikut. Soalan pertama, A. Sempena Hari Usahawan, murid-murid kelas 6 Arif mengadakan jualan aiskrim. Harga kos sebatang aiskrim ialah 60 sen dan untung yang ingin diperoleh ialah 30 sen. Maksudnya dia beli aiskrim ni 60 sen tapi dia nak untung 30 sen. Maksudnya dia kena jual berapa? 90 sen kan? Tambahkan saja. Jadi mula-mula kita akan tambahkan 60 sen dengan 90 sen. Okey, kemudian dia kata kira hasil jualan bagi 50 batang aiskrim itu. Jadi dia agak mudah. Mula-mula 60 kita tambahkan dengan 30 sen, maka kita akan dapat harga dia 90 sen lah satu kan. Kemudian hasil jualan dia nak 50 batang, so kita darab saja dengan 50. Okey. Tengok kat sini. Dalam kerja yang pertama tu. Yang atas ni sangat mudah yang ni Yang A ni. 60 sen tambah 30 sen 90 sen. Maksudnya satu batang aiskrim harganya 90 sen. Bila 50 batang 90 sen darab 50 saja. 9 kali 5 45. Kosong ni ada 2 kan. Kosong ni ada 2 jadi tambah dia 2 kosong kat belakang. Dia jadi 45,000 sen ataupun 45 ringgit. Sangat mudah kan? Okey. Seterusnya kita tengok yang kedua. B. Puan Salmiah menjual sebuah rumah berharga RM420,000 dan memperoleh keuntungan sebanyak 5%. Maksudnya bila dijual RM420,000 tu dia dah untung 5%. Jadi berapakah harga kos rumah itu? Maksudnya harga sebenar dia berapa mula-mula masa dia beli? Sebab masa dia jual RM420,000 ni dia dah untung 5%. Maksudnya sebenarnya kalau harga sebenar mestilah 100%. Bila kita untung 5% tambah lagi 5% kan. Jadi RM420,000 ni adalah sebenarnya 105%. Okey, tengok jalan kerja yang ada kat sini. Right, yang B ni nampak. Harga sebenar kita tak tahu. Kita nak cari iaitu harga 100%. Sekarang ni Puan Salmiah ni dia untung 5%. Jadi dekat sini harga sebenar kita buat macam satu garisan kan. Ni untuk saya membayangkan dengan lebih mudah lah. Keuntungan sebenar yang harga jual dia RM420,000 ni adalah hasil daripada 100% tambah dengan 5%. Jadi dia jadi RM420,000. Sekarang ni kita nak tahu berapa kalau 1% tu berapa? Kita kena cari 100% tu dulu, kemudian kita darabkan dengan 100% sebab kita nak tahu harga sebenar adalah 100%. Jadi apa yang saya buat, kita akan bahagikan dulu 420,000 ni dengan 105%. Ni nampak ni. Okey, jadi bila dibahagi dengan 105%, kita nak buat CP 105 tak kerti. Kita tak apa CP dia, mana apa memang tak boleh lah kan. Jadi kita tengok dekat sini. Kat sini tengok saya buat 105 tambah 105 ni yang biasa saya lakukan lah. Kalau CV tu saya tak hafal lah. Okay, jadi 105 ni yang pertama. Bila tambah lagi 105 dapat 210. Ni yang kedua. Kemudian dapat tambah lagi 105 dapat 315. Tu yang ketiga. Kemudian tambah lagi 105 dapatlah 420. Itulah yang keempat. Jadi masa buat 420 ni kita dapat kat sini. Ni 420. Maka 105 darab 4 sama dengan 420. Maka yang kosong kat bawah ni kita tulis dia kat bawah. Sebab dia cuma mengikut ke belakang saja. Darabkan dengan kosong semua akan dapat kosong kan. So kosong saja. Ni cara pantas lah. Okay. Maka kita dapat tahu bahawa 1% ni adalah RM4,000 rupanya. Bila kita dah bagi dengan 105 rupanya 1% adalah RM4,000. Jadi harga asal rumah adalah 100%. Jadi 100% tu adalah 4,000 kali 100. 4 kali je dengan 1 dapatlah 40. 4 kali 1 40 kan. Lepas tu kosong dia ada 1, 2, 3, 4, 5 ni. Tambahkan jadi 6. So dia apa 4 kali 1 4. Silap 4 kali 1 4. Kemudian kosong dia ada 3, ni ada 2. Tambahkan je kosong tu. Jadi 5 kat belakang. Jadi jumlah harga sebenar rumah itu adalah RM400,000. Okey. Boleh faham kan? Memang kena buat macam ni lah. Okey. Jom kita pergi kepada soalan seterusnya. Adalah soalan yang ke C. Yang ke C pula Okey. Invoice yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan pesanan yang dibuat oleh Encik Firdaus. Hitung jumlah bayaran yang perlu dibayar olehnya jika syarikat pembekal beri diskaun 10%. Maksudnya invoice ni, kalau lah dia punya invoice kat sini kan, alat sukan ni. Okay, jadi maksudnya kita kena tengok invoice ni harga dia berapa. Kita kena tahu harga dia berapa. Kemudian kita kena jumlah harga nanti kita akan dapatkan 10% dia berapa. Okey.
Sekarang ni dia beri diskaun 10%. Maksudnya yang kita kena bayar, yang Encik Firdaus kena bayar adalah adalah 90% lah. Betul tak? Sekarang ni 100% harga sebenar. Bila dikata diskaun diberikan 10%, jadi 100 tolak 10% adalah 90%. Jadi nanti masa kira kita tak payahlah cari 10% ni berapa. Kita terus cari sahaja 90% tu berapa. Sebab 90% yang kena bayar, 10% yang tak payah bayar sebab dah tolak diskaun. Okey, jadi mula-mula tugas kita perlu kira ni dulu. Kasut sukan ni RM80 sebiji, kita kena darab dengan 20. Set baju sukan ni RM120 sebiji, kita darabkan dengan 30. Kita akan dapat jumlah harga dia, kita totalkan, kita tambahkan dua-duanya, kemudian kita dapatkan jawapan 90% daripada jumlah harga tu. Maksudnya yang perlu dibayar. Sebab ditanya kat sini, berapakah jumlah bayaran. Kalau dia kata berapakah jumlah potongan diskaun, kita buat 10%. Kalau dia kata berapa jumlah bayaran ni, maka kita kena buat 100 tolak 10, 90%. Macam mana jalan kerja tu? Tak berapa faham lah cikgu. Okey, kita tengok jalan kerja kan. Okey, ni jalan kerja yang C. Okey. Kasut sukan. Okey, dengan yang lagi satu tadi, SBJ ni tadi kan. Okey. Kasut sukan tu adalah RM80 darab dengan 20. Jadi cara dia 8 darab 2 je 16. Kosong tu ikut je kat belakang. Ada 2, tulis 2 kat belakang ni. Okey. Kemudian SBJ ni okey, RM120. Ada 30. Kita beli 30. Jadi 12 darab 3, 3 darab 2 6, 3 kali 1 3. Yang kosong-kosong ikut belakang saja. So RM3,600. Kita tambahkan kedua-duanya, maka kita akan dapat jumlah harganya adalah RM5,200 tambah RM16,600 dengan RM3,600. Kemudian yang macam saya kata tadi, 10% diskaun. Maksudnya kita tak perlu bayar 10%. Kalau diskaun yang penuh adalah 100% kan. Jadi macam saya cakap, 100 tolak 10% tinggal 90%. Jadi kita kira saja 90% ni kita darabkan 90 per 100, iaitu 90% lah kan. Kita darabkan dengan 5,200 yang kita kena bayar sepatutnya tu. Jadi kita potong atas 2, potong bawah 2 sebab dia kosong kan. Boleh potong sini, boleh potong sini. Kemudian yang tinggal adalah 90 darab 52 dan juga bagi 1. 1 tak payah bagi pun tak apa kan. Jadi jawapan dia 90 darab je dengan 52. Maka kita akan dapat 4,680. Jadi jawapan dia adalah yang kita perlu bayar, yang cik tu kena bayar adalah RM4,680. Okey. Ni adalah jalan kerja dia. Okey. Untuk yang nombor C. Okey, seterusnya kita pergi kepada D. Okey, D. Kalai menambah nilai kad prabayar sebanyak RM50. Okey, ditambah nilai kad prabayar. Maksudnya dia tambah RM50 lah. Dia nak tambah duit top up dia. Kad dia. Cukai perkhidmatan yang dikenakan ialah 6%. Maksudnya akan ada tambahan 6%. Maksudnya 6 per 100. Okey. Berapakah jumlah bayaran kad prabayar itu? Maksudnya RM50 ni kita tambahlah 6%. Kalau ikut logik kan, kalau kita nak buat anggaran ataupun kita nak teka-teka pun boleh. Contohnya kalau 100 naik 6%, maksudnya naik RM6 lah kan. Kalau 50 kan separuh daripada 100. So kalau 50 naik RM6, kalau RM6 bagi 2 RM3. Kan, itu kalau kira senang lah kan. Kalau kita nak congak. Okay. Tapi kalau nak buat jalan kerja untuk D macam ni saja. Okay. D ni. Maksudnya macam ni yang kat bawah ni. Tengok yang bawah ni. Fokus kat bawah. Okay. 6% iaitu 6% darabkan dengan 50 ni. Ni 50. So, kosong tu kita potong. Kosong atas, kosong bawah kita potong. Ada 1 kan, kosong kan. Jadi 6 kali 5 bahagi 10. Jadi 6 kali 5 sama dengan 30. Kemudian 30 bagi 10 ni kita buang je kosong di 1 kat belakang. Kan, jadi 3. Betul lah tadi harga dia RM3. Jadi berapakah yang kena bayar tadi? RM50 tambah dengan cas dia RM3, dapatlah RM53. Jadi jumlah yang perlu dibayar adalah RM53. Okey. Nampak Jelas kan? Jom pergi soalan seterusnya. Soalan E. Seorang pengusaha kilang membuat pinjaman RM1 juta daripada bank untuk meluaskan perniagaan dia. Biasalah orang kilang, kerja kilang ni 1 juta ni bagi dia biasa je. Buat pinjaman Faedah yang dikenakan iaitu tambahan duit yang dikenakan ialah 8% setahun. Dia tak sebut compound, dia tak sebut apa. Jadi dia sebut faedah saja. Jadi maksudnya dalam setahun tu dia akan angkat 8%. Contoh kalau dia pinjam RM100, setahun tu dia kenakan kaedah RM108. Gitulah dia kenakan faedah dia. Okay? Tapi ini adalah 1 juta. Dia kenakan 8% setahun.
Kemudian hitung jumlah bayaran yang perlu dijelaskan dalam tempoh 2 tahun. Maksudnya darab je lah 2 nanti. Tapi kita kena cari yang setahun dulu. Jom kita kira untuk setahun, berapa peratus setahun tu, kemudian kita darabkan dengan 2 saja dia punya faedah dia. Jangan lupa kita nak jumlah bayaran, bukan kita nak tahu faedah tu berapa. Okey, jom kita lihat jalan kerja. Okey, E mana tadi E? Ini E. Okey, jadi 8% ni yang kat sini, 8% darab 1 juta. Okey, saya buat 1 juta kosong-kosong tu supaya senang nak potong lah. Jadi ada 2 kosong kat bawah, kita pun potong kat atas ni 2. Jadi yang tinggal kat situ ada 4 kosong saja. Jadi 8 kali dengan 1000 10,000. Jadi dapat 80,000. 80,000 ni untuk setahun, kan? Kemudian kalau untuk 2 tahun, kita tambah je lah 80,000 tambah 80,000 ataupun 80,000 darab 2. Jadi 160,000. Itu faedah. Baru faedah dia, maksudnya tambahan yang dikenakan. Soalan dia tak minta faedah. Soalan dia minta berapakah jumlah yang dikena bayar balik. Jadi jumlah dia tetap 1 juta, tambahkan lagi dengan faedah RM160,000. Maka dia akan dapat jumlahnya 1 juta tambah RM160,000. Jawapan dia RM1,160,000. Ataupun nama jawapan lain kita boleh tulis 1.16 juta. Inilah jawapan soalan E. Saya harap jelas ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan F. Okey. Raja di sebelah menunjukkan harga jual satu set kabinet dapur. Ni kabinet dapur ni. Okey, dan sebuah mesin pengering ni, mesin pengering. Puan Rohana membayar RM14,000, RM14,742 bagi membeli 2 barangan tersebut. Berapakah peratus diskaun harga mesin pengering? Soalan ni dia catchy, dia susah sikit sebab dia dah bagi rebate 10%. Kemudian ini harga dia RM12,380. Kita kena tolakkan dengan rebate dulu. Rebate 10%. Maksudnya bila kita tolak 10% rebate tu, kita kena faham. Kalau kita tak belajar bab ni, kita tak tahu rebate tu adalah tolak. Rebate tu maksudnya dia bagi pulangan balik semula 10%. Jadi masa kita kira untuk kabinet nanti, kita kirakan 12,380 tu kita tolakkan dengan rebate 10% dulu. Okey, iaitu kita tolak, kalau congak pun boleh dapat ni, tolak 1,238 kan. Tolak kosong belakang je kan. Okey. Kemudian barulah kita tambahkan dengan kita kena tambahkan kabinet ni dengan peti ais pula, mesin pengering ni kan. Macam mana kita nak buat tu? Macam mana kita tahu diskaun dia berapa? Kita kena tahulah dulu harga sebenar yang dibayar ni, 14,742 ni. Macam mana kita nak buat? Jom tengok saya buat. Okey. Ini adalah soalannya, KF soal jawapan dia. Okey, mula-mula kita tahu dia kata rebate tadi 10%. Maksudnya macam soalan yang mula-mula tadi yang kita buat yang ni tadi, yang soalan kat sini tadi kan, yang 90% ni kan. Okey, jadi untuk F ni kita tahu bila rebate untuk kabinet 10%, maksudnya yang kita kena bayar 100% tolak 10% adalah 90%. Maksudnya yang kita kena bayar adalah 90% saja. Kalau awak nak senang, awak tulis kat atas 100 tolak 10% dulu, dapat 90%. Baru buat yang ni. Okay? Jadi yang ni 90% daripada 12,380 harga kabinet tadi. Maka kita dapat potong atas, potong bawah, potong atas, potong bawah. Kalau nak congak pun boleh. Terus dapat jawapan dia. Kita terus nak senang, kita potong kat sini kan. Potong bawah, potong atas ni. Maka tinggal 9 kali dengan 1238. Kemudian bahagi dengan 1. Tak payah bagilah kan. So 1238 darab 9, kita akan dapat kat situ RM11,142. Maksudnya harga yang kita kena bayar untuk kabinet adalah RM11,142. Bila kita tinggal 90% saja. Lepas dah tolak rebate lah, senang kata kan. Kemudian yang puan tadi bayar adalah RM14,000 lebih. Jadi sebenarnya dibayar untuk mesin basuh tu berapa? Ataupun mesin pengering tadi. So ditolakkan harga yang puan tadi bayar dengan harga mesin basuh, harga kabinet RM11,000 lebih, maka sebenarnya dia bayar untuk mesin pengering hanyalah RM3,600. Okey, tapi dekat harga tu dia tulis RM4,500. Sebenarnya kenapa murah? Itulah diskaun yang kita nak kira. Okey, diskaun pula dikira dalam peratus kan. Maka kita tengok bawah ni, RM4,500 tu kita tolakkan dengan RM3,600 harga yang sebenar dia bayar. Okey, maka sebenarnya dia untung RM900 dia tak perlu bayar untuk mesin pengering tu. Maksudnya mesin pengering tu harga dia adalah
dah ditolakkan RM900. Tapi bila nak minta diskaun, dia nak peratus. Berapa peratus diskaun sebenarnya? Maka kita tengok diskaun dia RM900 kan. RM900 daripada semua harga sebenar dia. Harga sebenar dia RM4,500. Jadi RM900 bahagikan dengan RM4,500. Kemudian kita darabkan dengan 100 sebab nak diskaun dalam bentuk peratus kan. Bila kita bahagi darab, kita kena potonglah macam biasa ni. Atas potong kosong, bawah potong kosong, atas potong kosong, bawah potong kosong. Jadi sebenarnya 900 kali 1 bahagi 45. Okey. Alamak, CP 45 tak hafal. Tak apa, kita buat macam ni kan walaupun sikit. Okey, 45 kali 1 45, 45 kali 2 90. Jadi bila kita bahagikan 900 dengan 45 ni, nak buat CP 45 tak kerti, buat kat sebelah. Alah sekejap je, 2 kan. Bagi 2 90. Dah dapat 2. So 45 kali 2 90. Maka yang kosong belakang ni saya ikut je lah sebab kosong ni kan. So kita ikut saja. Kosong kat sini jadi 900 bagi 45 dapatlah jawapannya 20. Jadi diskaun yang diberikan sebenarnya untuk mesin pengering adalah 20%. Okey. Okey. Ini jalan kerja dia. Tengok. Okay, ini agak sukar sikit lah. Dia memerlukan pemikiran yang pelbagai. Kita nak kena kaitkan semua kan. Okay, seterusnya. Mari kita lihat soalan seterusnya adalah soalan G. Soalan G. Bil yang tidak lengkap di sebelah mencatatkan beberapa maklumat barangan runcit. Okay. Harga sepaket susu tepung. Okay, susu tepung ni ada 4 paket kan. Sepaket harga dia ialah 2 kali ganda harga setin biskut ni. Weh, macam mana tu? Maksudnya tin biskut pun kita tak tahu harga dia berapa kan. Jadi tiba-tiba dia kata hitung harga setin biskut dan sepaket susu tepung. Maksudnya dia nak jawapan yang mana? Dia nak tahu berapa harga biskut ni satu, berapa harga susu tepung ni satu. Dia nak jawapan yang kat sini ni. Tapi yang ini pun tak ada. Macam mana nak buat? Apa idea yang kita ada? Okey, kita kena tengok maklumat yang diberikan. Mungkin tidak dalam ayat tetapi di dalam bil tu ada. Kita lihat dekat sini harga untuk beras dah ada. Kan, jadi harga untuk jumlah dah ada RM206.50. Jadi kita kena rancang strategi. 206 ni kita tolakkan dulu dengan RM14.50. Baki dia tu adalah harga untuk biskut dan susu tepung semua. Kan, jadi kita tolakkan dulu ni dengan ni. Kemudian ni memang kena susah sikit Biskut ni 12 tin kan. Susu tepung 4 paket je. Tapi harga untuk satu susu tepung sama dengan 2 biskut, 2 tin biskut. Maksudnya kita anggap susu tepung tu 2 biskut. Sekarang ni ada 4 paket kan. Jadi kita anggap 4 paket ni, 1 paket sama dengan 2 biskut, 2 tin biskut. Jadi kalau 4 paket sama dengan 4 kali 2, 8 tin biskut lah. Betul tak kan? Betul lah kan? Sebab kita anggap dia sebagai tin biskut. Kenapa kena anggap sebagai tin biskut? Sebab kita kena ambil nilai yang paling kecil. Yang kecil kat sini biskut. Sebab kalau susu tepung dia besar. Jom kita tengok jalan kerja lah, senang Okey, jalan kerjanya. Sekejap. Okey. Sini. Alright. Tadi mula-mula kita buat dulu yang ini, RM206. Okey, 5 pusing kita tolakkan dengan RM14.50 lah harga yang atas tadi tu. Maka bakinya adalah RM192. Okey, RM192 ni. Okey, kita tengok seterusnya. Satu tepung tadi, satu paket tepung tu sama dengan 2 tin biskut. Kan, maksudnya kalau sekarang ni dia beli 4 tepung, 4 paket tepung. Jadi bila 4 paket tepung tu adalah sama dengan 2 kali dengan 4 kali 2 8. Jadi 8 biskut. Allah, keluar Okey, 8 biskut. Jadi sebenarnya cuba kita bayangkan pengiraan kita dalam bentuk biskut saja. Okey. Jadi sebenarnya 4 paket tepung sama dengan 8 tin biskut. Maksudnya kita anggap dia semua biskut. 12 biskut yang dah ada tu tambahkan dengan 8 yang sebenarnya adalah tepung, tapi kita kira dia sebagai biskut. Okey. Jadi 12 tambah 8 maksudnya 20 tin biskut. Konon-kononnya kita nak beli 20 tin biskut. Sebenarnya 8 daripadanya tu bukan tin biskut tapi paket untuk tepung. Ingat kita tukar jadi biskut dulu supaya senang nak kira. Jadi 20 tin biskut. Kemudian kita tahu bahawa harga tadi totalnya RM192 ni adalah 20 tin biskut. Kita bahagikan RM192 ni dengan 20 tin biskut tu sebab kita nak dapat harga 1 tin biskut tu berapa. Jadi kita bahagikan dengan 20. Kalau tak apa CP20, ni sebenarnya CP2 je. Nampak? Tapi saya buatlah juga nak tunjuk kat awak 20 kali 1 20 tambahkan 20. Ni cara saya untuk kira CP. Maka kita jumpa nombor 192 ni tak jumpa. Kita jumpa yang ke-9 180, kemudian ke-10 dah 200 kan. So kita darabkan dengan 9 kat sini, maka dapat 180.
10. Bakinya 12. 12 ni turun kosong kat bawah jadi 120. 120 kan ni turun ni, 120 ni kita tengok 20 kali 6 120. Jadi kita letak 6 120, yang kosong belakang ikut saja sebab tinggal kosong kan, turunkan saja. Jadi senang cerita. Jawapannya adalah RM9.60 satu tin biskut. Okey. Jadi sekarang ni soalan tadi ditanya apa? Ditanya berapakah harga satu tin biskut dan berapakah harga satu paket tepung. Jadi tin biskut harga dia berapa tadi? RM9.60 lah. Kita dah bagi 20 kan tadi kan. Maksudnya harga tin biskut adalah RM9.60. Habis tepung macam mana nak tahu? Ingat tak tadi? Tepung tadi kita dah ubah jadi tin biskut kan? Kat sini kan? Maksudnya satu tin biskut, dua tin biskut sama dengan satu tepung. Jadi kita tengok kat sini, satu tepung tadi kita merupakan dua tin biskut. Kemudian satu paket tepung, saya ulang, satu paket tepung adalah 2 tin biskut. Maka kalau 2 tin biskut adalah RM9.60 darabkan dengan 2, maka 00, 6 kali 2 12, 9 kali 2 18 tambah 1 19. Jadi jawapannya adalah satu paket tepung adalah harga dia RM19.20. Faham kan? Jadi jawapan akhir, satu tin biskut adalah RM9.60 dan satu paket tepung yang merupakan sama dengan harga 2 tin biskut tu adalah RM19.20. Okey. Saya harap anda jelas. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Soalan terakhir untuk muka surat 88 ini, soalan H. Aset Encik Hamid dan Puan Shanti masing-masing ialah 0.8 juta dan 1 juta. Encik Hamid ni dia ada 0.8 juta iaitu RM800,000 aset dia. Maka manakala Puan Shanti aset dia cuma 1 juta. Banyaklah, bukan cuma 1 juta, maksudnya lebih 200,000. Tapi liability, untuk jawab soalan ni kita kena faham apa maksud liability. Dia tak tanya kat soalan ni apa itu liability, tak, tapi dia bagi dalam ayat dia terus sebut liability Encik Hamid ialah 234,618. Liability tu apa? Liability tu adalah hutang yang kita kena bayar tu. Kan? Maksudnya yang kita kena tolakkan setiap bulan, setiap apa semua kan. Jadi dia tolak-tolakkan semua. Maksudnya dia kena tolak 234,618. Kalau awak tak tahu liability tu apa, memang tak boleh jawab soalan ni. Kan? Kalau ditambah tersilap dia tertambah ke terdarab ke. Jadi sebenarnya kita kena tolakkan. Okey, liability Encik Hamid RM234,618 ni separuh daripada liability Puan Shanti ni. Jadi siapa lebih kaya sebenarnya ni? Duit masing-masing banyak. Shanti 1 juta, Hamid 0.8 juta. Tapi kita kena tengok liability, kita tolakkan aset dengan liability. Okey, aset tolak liability, maka kita baru dapat sebenarnya berapa duit yang dia ada. Yang betul-betul duit dia. Yang dia tak perlu bayar lagi dah hutang-hutang. Jom kita lihat cara dia. Kita cari Encik Hamid ni punya total iaitu 0.8 juta tolakkan dengan 234,618. Kemudian kita cari pula Puan Shanti punya 1 juta tolakkan dengan yang sama ni, tapi dia kata separuh daripada liability Puan Shanti. Maksudnya Puan Shanti punya tolak 2 kali ganda dia ni. Daripada Encik Hamid ni. Encik Hamid tolak sekali je 0.8 tolak 2, 3, 4, 6, 1, 8. Tapi kalau Puan Shanti 1 juta ni kena tolak dengan 234,618 ringgit ni. Tolak lagi sekali dengan 234,618 ringgit ni. Kenapa? Sebab dia dikata separuh, maksudnya 2 kali ganda dia kena tolak. Jadi kita tengok siapa yang untung, siapa yang sebenarnya lebih kaya. Adakah Encik Hamid atau Puan Shanti? Jom kita lihat. Alright, ni Encik Hamid, EH tu sebenarnya teruk tulisan Encik Hamid adalah RM800,000 duit dia. Saya tulis dengan nombor, saya suka tulis nombor penuh, senang sikit kan. Puan Shanti 1 juta. Okay, kita tengok Encik Hamid dulu. Encik Hamid harga dia 800,000 duit dia, tapi dia tolakkan dengan dia punya liability 234,618. Tolakkan 10, tolak 8, 2, 9. Dah pinjam kan, nak tolak tak boleh, pinjam dengan 8 dulu. Tu 7, 9, 9, 9, 1 tu jadi 10. Yang belakang dapat 10. 10 tolak 8, 2, 9 tolak 1, 8, 9 tolak 6, 3, 9 tolak 4, 5, 9 tolak 3, 6, 7 tolak 2, 5. Maka Encik Hamid punya duit bersih dia adalah 565,382. Puan Shanti pula 1 juta tadi tolakkan dengan 234,618. Dia pun tolak. Okey, pinjam 1 tinggal kosong, jadi semua jadi 9. Yang kat sini jadi 1. 10 tolak 8, 2, 9 tolak 1, 8.
9 tolak 6 3, 9 tolak 4 5, 9 tolak 3 6, 9 tolak 2 7, satu ni kosong. Okey. Kemudian kita tolakkan lagi sekali. Kenapa saya tolak lagi sekali? Sebab dia kata Encik Hamid punya liability tu tadi, Puan Shanti ni separuh daripada liability Encik Hamid. Maksudnya dia 2 kali ganda. Tolak lagi sekali dengan 234,618. So 2 tak boleh pinjam, tak boleh tolak, pinjam sebelah 8 tinggal 7. 12 tolak 8 4. 7 tolak 1 6. 13 tolak 6. 13 ni mana datang? 5 ni kita pinjam jadi 4. So 13 tolak 6 dapat 7. 4 tolak 4 kosong. 6 tolak 3 3. 7 tolak 2 5. Maka jawapannya Puan Shanti punya duit yang ditinggal, maksudnya aset dia sebenar adalah RM530,764. Jadi okey, siapa sebenarnya lagi kaya? Tengok je dekat sini 565 dengan 530 ribu ni kan. Jadi sebenarnya Encik Hamid lah yang paling kaya, lebih kaya daripada Puan Shanti. Kan. Okey, untuk Puan Shanti punya kiraan ni tadi, sama ada awak tolak 2 kali ataupun awak boleh darab dulu 2 benda ni, 2 3 4 6 1 8 ni, kemudian baru tolakkan dengan 1 juta pun boleh. Okey. Cara saya saja tolak 2 kali sebab dia nak mudah lah, nak mudahkanlah. Kalau awak darab 2 pun lagi mudah sebenarnya. Ikutlah mana-mana yang awak suka. Okey. So jawapan dia adalah Encik Hamid lebih kaya. Okey kelas, saya rasa sampai situ dulu untuk soalan hari ini, untuk muka surat 88. Okey, nantikan video daripada saya, video yang seterusnya. Jangan lupa teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Kalau ada soalan ataupun kalau ada saya salah kira ke apa, awak sedar ke apa, awak boleh nyatakan di ruang komen untuk kita berbincang bersama. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.